Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini saya mengambil satu tajuk untuk kita membahaskan satu kitab yang bernama Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Kitab ini adalah kitab dalam ilmu tasawuf atau juga disebut sebagai Tazkiyatun Nafs, ilmu yang membincangkan tentang cara menyucikan jiwa. Dan cara menyucikan jiwa itu adalah dengan tiga bentuk. Yang pertama adalah takhliyah, membersihkan diri daripada segala sifat-sifat yang mazmumah. Dan yang kedua adalah tahliyah. Lepas mana kita membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah, maka diisi dengan sifat-sifat mahmudah, disebut sebagai tahliyah. Dan apabila telah dilaksanakan dua peringkat tersebut, takhliyah dan juga tahliyah, maka akan sampai kepada satu tahap tajliyah ataupun tajalli. Jadi apabila kita nak membersihkan jiwa, perkara yang pertama kita nak bersihkan adalah buang dulu perkara-perkara yang buruk dalam diri, sebelum kita masukkan dengan sifat-sifat yang mulia seperti mana yang akan kita baca sedikit daripada kitab Bidayatul Hidayah. Dan Tazkiyatun Nafs ini adalah satu rukun daripada rukun agama, di mana dalam satu hadis yang masyhur, Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk dengan Rasulullah di dalam masjid, iz tala'a alaina rajulun syadidu bayadus siyab, datang seorang lelaki, bajunya putih bersih, tidak ada kotoran sedikit pun, wa syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya ni hitam legam, maksudnya tidak ada kesan-kesan, la yura alaihi atharu safar, tidak ada kesan-kesan pengusafiran. Kemudian kata Sayyidina Umar, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah diduduk di hadapan Rasulullah SAW, wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, diletak tangannya pada tempat pahanya. Kemudian dia kata kepada Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anil iman, wahai Muhammad, beritahu apakah maksud iman. Kemudian Nabi SAW kata, yang pertama dia tanya, akhbirni anil Islam, beritahu apakah maksud Islam. Maka Nabi SAW sebut, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa taqumus salah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5: mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan juga yang seterusnya. Kemudian kata pemuda tadi tu, sadaqta, kamu benar. Kemudian Sayyidina Umar kata, fa'ajibna, kami takjub. Yas'aluhu wa yusaddiquh, dia tanya, tapi tiba-tiba Nabi SAW jawab, dia pula pergi benarkan apa yang disebut oleh Nabi tadi. Maksudnya dia dah tahu, dia datang tu hanya nak memberi tahu kepada orang di sekeliling, ataupun dia nak menguji tentang sesuatu persoalan yang dia telah tahu. Kemudian kata pemuda tadi, kemudian disebut akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman.
Kemudian jawab Rasulullah SAW, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dan seluruhnya. Maka kata pemuda tadi, sadaqta, kamu benar. Dan yang terakhir, pemuda itu tanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil ihsan, beritahu aku apakah maksud ihsan. Kemudian kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, jika kamu tak dapat merasakan kamu dapat melihat Allah, maka ketahuilah bahawa Allah Ta'ala melihat kamu. Jadi tasawuf itu, kata para ulama, diambil daripada jawapan Nabi kepada ihsan tersebut, disebut maqamul ihsan, iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan para ulama menyebutkan bahawa maqam ihsan ini terbagi kepada dua. Yang pertama, maqam yang paling tinggi disebut sebagai maqam musyahadah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu yang lihat Allah. Maksudnya kita yang buat, kita yang seolah-olah kita yang melihat Allah. Itu maqam yang tinggi disebut sebagai maqam musyahadah. Kemudian jika kita tak mampu pada maqam yang tinggi itu, ada maqam yang di bawahnya disebut sebagai maqam muraqabah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau kamu tak mampu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, tapi hendaklah kamu merasakan bahawa Allah Ta'ala melihat kamu. Ini disebut sebagai maqam muraqabah. Muraqabah ini adalah kita merasakan bahawa Allah Ta'ala memperhatikan setiap tingkah laku kita. Maka daripada jawapan Nabi SAW kepada ihsan ini, kita sebut sebagai inti kepada ilmu tasawuf. Inti kepada ilmu tasawuf. Cuma sebelum kita nak bahaskan tentang lebih lanjut berkaitan dengan ilmu tasawuf ini, kita berbicara dulu tentang pengarang kitab ini, iaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dia lahir pada 450 Hijrah dan wafat pada 505 Hijrah. Lebih kurang umurnya 55 tahun. Tetapi sepanjang daripada kehidupan dia itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat. Ilmu-ilmunya bukan sahaja dalam satu ilmu, tapi daripada seluruh ilmu dia menjadi rujukan. Kalau kita kenal contohnya Imam Al-Bukhari, kita hanya kenal dia dari sudut hadis sahaja. Ataupun kita kenal dengan ulama-ulama yang lain hanya satu bidang sahaja. Tapi kalau Imam Al-Ghazali ni cakap sahaja bidang apa, dia ada sumbangan dia dalam bidang tersebut. Disebut sebagai mutafannin. Tapi bukan pening, tapi mutafannin dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa English ni disebut polymath, menguasai banyak bidang. Jadi setiap daripada ilmu itu ada kitab yang menjadi rujukan. Dalam kitab dalam ilmu fiqh memang banyaklah Al-Basit, Al-Wajiz dan banyak lagi. Al-Khulasah dikarang oleh Imam Al-Ghazali dalam mazhab Imam Syafi'i. Di dalam ilmu tasawuf kita kenal ma'ruf kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah dan beberapa lagi kitab-kitab yang lain, Muqis Minad Dhalal, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang menjadi rujukan dalam ilmu tersebut. Kemudian dalam ilmu-ilmu yang lain, contohnya ilmu kalam, Al-Ghazali tulis Al-Arba'in fi Usuluddin, bukan Al-Arba'in An-Nawawi tapi Al-Arba'in fi Usuluddin. Dan Imam Al-Ghazali menulis Al-Iqtisad fil I'tiqad di dalam ilmu kalam. Bahkan dalam falsafah juga Imam Al-Ghazali menulis Maqasidul Falasifah. Imam Al-Ghazali pada awalnya dia nak mengkritik golongan-golongan falasifah, tapi sebelum dia mengkritik mesti dia menyebut dulu, memahami dulu apakah yang dikatakan oleh golongan falasifah, apakah yang difahami. Jadi sebelum dia nak kata tu, dia tulis dulu kitab yang mana kitab itu diterima oleh golongan ahli falsafah. Dan apabila dia telah terima dan mereka mengakui bahawa itu apa yang mereka percaya, barulah Imam Al-Ghazali keluar satu kitab lagi, Tahaffutul Falasifah, kecelawan golongan ahli falsafah, untuk menjawab kembali
kecelawan yang ada pada pada ahli falsafah. Jadi Imam Al-Ghazali ni min ujubatid dunya, antara Allah Ta'ala pilih untuk tunjukkan keajaiban yang ada pada seseorang tokoh. Dan Al-Ghazali ini apabila kita nak sebut, kita kena tahqiq nama dia. Dia bukan disebut Al-Ghazali, tapi kata di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala bi takhfifi zai, disebut Al-Ghazali, bukan syaddah. Kadang-kadang kita sebut Al-Ghazali, zai itu syaddah, tapi sebenarnya adalah takhfif, Al-Ghazali. Tapi di kalangan Melayu kita ni kadang-kadang jadi Ghazali, GH jadi Ghazali. Ada tu pula Ghazali. Sebenarnya kalau disebut di dalam bahasa Arab semua adalah Al-Ghazali. Jadi itu Imam Al-Ghazali. Dan dalam ilmu yang lain, contohnya ilmu usul fiqh, Imam Al-Ghazali ada tulis kitabnya iaitu Al-Mustasfa, Al-Manhul dan juga sebagainya. Cuma apa yang nak dijadikan perbahasan tentang Imam Al-Ghazali ini, ada satu kisah yang menarik tentang bagaimana Imam Al-Ghazali ni mula untuk mencari ilmu dengan sebenar-benarnya. Iaitu dalam satu kisah ketika beliau dalam perjalanan balik ke kampungnya. Imam Ghazali ni dia lahir di Tus, Iran. Tus ni bahagian Iran, di belah-belah Iran, di Khurasan. Dia pergi belajar dan dibalik kepada tempatnya di Tus. Cuma dalam perjalanan dia nak balik kepada tempat kediamannya itu, dia ditahan oleh perompak, disebut sebagai Qutta' Tariq. Perompak dulu dia tak pergi rompak rumah orang, tapi dia pergi tunggu dekat jalan, ada kafilah datang, dia pergi rompak kafilah tersebut. Kemudian perompak itu tahan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata, wahai perompak, kamu boleh ambil apa saja kamu nak, tapi jangan ambil buku-buku aku ini, kerana ini ialah ilmu aku. Dia pergi jauh daripada kampungnya hanya semata-mata untuk belajar ilmu yang dia ambil daripada gurunya tersebut. Kemudian kata perompak tersebut, bagaimana kamu menganggap bahawa ini adalah ilmu kamu? Sekiranya kalau aku ambil semua buku-buku kamu ini, nescaya kamu ini menjadi orang yang jahil kembali. Maka kata Imam Al-Ghazali, haza mustantaq antaqahullah, ini adalah percakapan yang mana Allah Ta'ala gerakkan lidah pencuri itu untuk bercakap, liyushidani fi amri, untuk memberi petunjuk kepada urusan yang aku nak buat ini. Maksudnya adalah Imam Al-Ghazali mendapat hidayah, sesuatu teguran itu daripada seorang perompak. Dan perompak ini pada mata kita bukanlah orang yang mulia, bahkan orang yang sebaliknya pula. Maka dengan itu kita lihat bahawa tidak semestinya hidayah itu Allah Ta'ala nak beri di dalam majlis-majlis pengajian yang formal. Tidak. Boleh jadi Allah Ta'ala hantarkan kepada kita teguran daripada anak kecil, contohnya daripada penyapu sampah, daripada orang pencuri, ataupun siapa-siapa yang mana kita pandangnya pun bukan dengan pandangan yang mulia. Maka boleh jadi Allah Ta'ala memberikan hidayah kita dengan cara yang macam tu. Maka kata Imam Al-Ghazali, sejak daripada itu aku mula menghafal semua yang aku tulis. Dia mula menghafal apa yang dia belajar, dia akan hafal. Dan dia mengambil masa 3 tahun. Disebut dalam kitab 3 tahun dia mengambil masa untuk menghafal semua apa yang dia belajar tersebut. Sehingga selepas mana dia menghafal itu, dia tak perlu merujuk dah kepada kitab-kitab. Dia menulis kitab apa pun, semuanya dah ada dalam kepalanya. Maka dengan itu kita lihat Imam Al-Ghazali ni lain. Dia punya bekat penulisannya, umurnya yang singkat 55 tahun, tapi jumlah penulisannya sangat banyak dan juga kualiti ilmunya itu sangat tinggi. Maka itu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Imam Al-Ghazali. Kemudian apa yang kita nak bahaskan pada hari ini juga tentang ilmu tasawuf ini, para ulama mengatakan bahawa masdar wujukan bagi ilmu tasawuf ini ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini ittifaq. Mesti diambil apa-apa amalan dalam agama ini daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini benda yang makruf, kita semua ketahui.
Cuma sumber yang kedua di dalam ilmu tasawuf ini ada yang diambil daripada tajribah ulama, tajribah para awliya Allah salihin. Setiap daripada wali-wali Allah, setiap daripada orang yang berjalan menuju Allah ini ada pengalamannya. Dia sampai kepada Allah dengan zikir-zikir sekian, maka dia salin zikir-zikir tersebut untuk orang meniru amalannya untuk sampai juga kepada Allah. Maka ada zikir-zikir yang kita ambil daripada para wali-wali, juga para ulama, yang mana apabila mereka mengamalkan zikir itu, mereka dibuka jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai kepada Allah Taala. Dan untuk mengetahui perkara ini, tidak mesti orang itu melalui apa yang dilalui oleh syekh tersebut. Sebab di dalam tasawuf ada satu kaedah, man zaqa araf. Barang siapa yang rasa baru dia tahu. Orang yang tak rasa, macam mana kita hurai pun, macam mana kita ulas pun, macam mana kita perincikan pun, tak akan dapat. Contoh kita nak terangkan kepada orang Mak Saleh contohnya, rasa durian, kita nak huraikan rasa durian tu macam mana, kita sebutlah rasanya lemak manis, tapi tak terbayang selagi mana Mak Saleh tu tak makan sendiri durian tersebut, barulah dia dapat rasa sebenar durian. Maka di sisi ilmu tasawuf kita kata man zaqa araf. Barang siapa yang rasa baru dia tahu. Barang siapa yang lalui jalan tu barulah dia tahu apa yang sebenarnya disebut oleh wali-wali ataupun para syekh ini. Dan ada situasi-situasi yang mana disebutkan oleh para ulama, yang mana apabila mereka nak menggambarkan rasa mereka untuk sampai kepada Allah Ta'ala ini, tidak tergambar dengan kata-kata. Mereka dekat dengan Allah Ta'ala dengan amalannya, dengan zikirnya, dengan khulwahnya dengan Allah Ta'ala, sehingga berlaku situasi mereka merasakan kelazatan iman. Mereka nak sampaikan kelazatan iman itu tak terucap dengan kata-kata, sehingga kan kata para ulama, boleh jadi apabila mereka mengungkapkan itu, orang akan sangka dia ni gila, tapi sebenarnya dia nak mengungkapkan apa yang tidak terucap oleh lidah dia. Ataupun orang menyangka bahawa dia ni sesat, kerana dia nak mengungkapkan apa yang tidak boleh digambarkan dengan kata-kata. Maka sebab itu ada tuduhan-tuduhan kepada para awliya Allah disebabkan oleh kata-kata mereka. Cuma apa yang nak menjadikan perkara yang kita sebutkan ini, terdapat dua sumber itu, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kedua adalah tajribah para ulama. Dan antara slogan yang dipegang oleh golongan-golongan yang berjalan di dalam atas jalan tasawuf untuk menuju Allah ini adalah Allahu maqsudukul. Allah Ta'ala adalah tujuan yang utama. Semuanya jalan itu hanyalah menuju kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah Ta'ala ini, nescaya kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Subul, kalau mufrad, kalau singular kita sebut sabil, tapi kalau jamak kita sebut subul. Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan-jalan kita jika kita bersungguh-sungguh. Jadi maksudnya adalah ada jalan yang nak sampai kepada Allah ini pelbagai. Dan contoh yang paling jelas kita boleh lihat adalah kepada para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Kita ambil satu contoh, Khalid Al-Walid. Dia sampai kepada Allah Ta'ala dengan jalan jihad. Kita terkenal kisah Khalid Al-Walid ni panglima perang, menang sahaja. Setiap kali Khalid Al-Walid ni menjadi ketua dalam peperangan, akan menang peperangan tersebut oleh umat Islam. Bahkan semasa dia belum memeluk Islam, menang juga melawan dengan dalam peperangan yang disertai oleh Khalid Al-Walid. Tetapi apabila kita lihat berbicara tentang hadis, berapa banyak hadis yang an Khalid bin Al-Walid? Tak ada. Bukan tak ada, maksudnya jarang kita jumpa daripada Khalid bin Al-Walid. Jadi jalan Khalid Al-Walid nak menuju Allah Ta'ala, jalan jihad, satu jalan yang Allah Ta'ala berikan kepada. Kemudian kita tengok pula sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada tak cerita dia berjihad, dia membunuh ataupun dia berjihad dengan Rasulullah SAW? Mungkin ada, dia terlibat dalam peperangan sekian, tetapi kisahnya
tidaklah seperti mana masyhur seperti Khalid Al-Walid, kerana Allah Ta'ala mengkhususkan jalan yang nak sampai kepada Allah, jalan ilmu. Setiap daripada hadis mungkin kita tidak terlepas daripada an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Semua riwayat sahabat yang paling banyak adalah riwayat daripada Abu Hurairah. Maka jalan dia nak sampai kepada Allah itu dengan jalan ilmu. Jadi jalan itu pelbagai. Tengok kepada di mana Allah Ta'ala letakkan kita. Allah Ta'ala letakkan kita pada jalan perniagaan contohnya, maka itu jalan kita nak menuju Allah. Jika Allah Ta'ala letakkan kita dalam ilmu, maka itu jalan kita. Jika Allah Ta'ala letakkan kita dalam jalan jihad, maka itu jalan kita. Tetapi semuanya adalah kita sebut Allahu maqsudukul. Setiap jalan-jalan yang kita lalui, penghujungnya adalah kita nak menuju Allah Ta'ala. Itu yang matlamat yang paling utama. Dan satu lagi slogan yang digunakan oleh orang yang berjalan di jalan tasawuf ini, multafitun la yasil. Orang yang berpaling ke kiri ke kanan, orang yang tidak fokus. Dia berjalan, dia tengok kepada dunia, dia inginkan kemewahan dunia, dia tengok kepada keindahan di tepi-tepinya, menyebabkan dia tidak fokus untuk semata-mata untuk menuju Allah Ta'ala. Maka dengan itu, ini adalah jalan, pelbagai jalan yang mana akan sampai kita kepada Allah Ta'ala. Cuma apa yang saya nak sebutkan dekat sini, bagaimanakah kita nak sampai kepada Allah Ta'ala. Dan apabila disebutkan tentang hidayah, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, milik mutlak Allah. Allah Ta'ala kata yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa yang dia hendak, dan Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dia hendak. Dan di dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah, Imam Tahawi sebut yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla. Allah Ta'ala ni beri hidayah kepada seseorang, berikan dia nikmat, berikan dia kesihatan atas dasar fadl, atas dasar semata-mata pemberian. Maksudnya orang tu tak berhak pun untuk dapat hidayah, tapi Allah Ta'ala beri. Ini disebut fadl, dan kita akan bahaskan apa dimaksudkan fadl. Kemudian kata Imam Tahawi lagi, wa yudillu man yasha wa yakhzul wa yabtali adla. Kalau dia menyesatkan seseorang, memberikan seseorang itu dengan satu musibah, dan juga menjadikan seseorang itu sesat, maka itu hanya semata-mata sifat keadilan Allah. Wa kulluna mutaqallabuna baina adlihi wa fadlihi. Kita ni di antara fadl Allah ataupun dengan adl. Apa maksud fadl dan juga apa maksud adl? Maksud fadl adalah Allah Ta'ala tak berhak beri kita apa-apa, tetapi Allah Ta'ala beri itu semata-mata pemberian. Contoh untuk lebih mudah kita faham, kita beli satu barang, tak kira lah barang apa, buku ke contohnya, harga dia RM10. Kemudian kita bayar kepada penjual tersebut RM50. Kita kata keep the change. 40 yang kita bayar itu disebut fadl, kerana tak berhak kita beri 40, kita beri 10 je, kerana itu kewajipan tanggungjawab kita, bayar 10 sahaja nilai buku tersebut. Jadi 40 itu adalah fadl, semata-mata pemberian kita kepada orang tersebut. Kalau kita nak minta balik, itu hak kita. Kita kata bagi balik RM40 contohnya. Adakah kita zalim? Tak zalim, kerana itu hak kita. Kita berhak beri ataupun kita berhak ambil. Ataupun kita kata RM40 tu saya nak balik, ataupun kita kata macam tu lah, kita nak balik RM40 tu, maka kita berhak untuk mengambil balik bakinya. Maka itu adalah fadl. Allah Ta'ala tak berhak beri kita hidayah, tetapi hidayah itu semata-mata pemberian daripada Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala memberikan kita satu musibah, Allah Ta'ala menyesatkan kita, Allah Ta'ala memberikan kita kegagalan ataupun sebagainya, wal-iyazubillah, maka itu di atas sifat keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan menghukum orang yang taat. Allah Ta'ala akan menghukum apabila orang tu buat maksiat, maka terima hukumannya. Maka dengan itu, orang yang melakukan sesuatu adalah disebabkan oleh perbuatan yang dia lakukan, maka dia dapat setimpal dengan balasan apa yang dia buat.
bima kasabat aydin nas zaharal fasadu fil ardi wal bahr, kata Allah Taala, telah terzahir kefasadan, kerosakan di muka bumi ini kerana apa? Kerana dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Manusia yang buat, barulah mereka dapat. Maka itu adalah keadilan. Allah Taala buat dengan keadilan, bukan dengan kezaliman. Maka dengan itu kita tahu apabila kita mendapat hidayah Allah, itu semata-mata pemberian daripada Allah, kita tak berhak pun. Tetapi Imam Al-Ghazali kata hidayah itu boleh kita capai dengan usaha. Sebab itu Imam Al-Ghazali tulis Bidayatul Hidayah, permulaan jalan untuk menuju hidayah. Mungkin seseorang tu Allah Ta'ala, kita susah untuk mendapat perasaan untuk sentiasa beribadat, membuat ketaatan kepada Allah. Tetapi dengan memulakan dengan membaca Bidayatul Hidayah ini, kita akan terpimpin buat satu, dan ini adalah kitab amalan dan bukan kitab pembelajaran. Bahkan apabila kita baca sekalipun, daripada awal kitab itu kita akan terdorong untuk buat amal terus, bukan kita menangguh-nangguhkan kepada hari yang seterusnya. Maka dengan itu dinamakan kitab ini Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, untuk kita berjalan dengan amalan-amalan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam ini sampai kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada slogan yang kita sebut, Allahu maqsudukul, Allah adalah tujuan bagi semua perkara. Cuma bagaimana kita nak bermula berjalan menuju Allah Ta'ala ini? Kita merujuk kepada satu hadis yang menceritakan tentang kelebihan para wali Allah, yang mana Nabi SAW sebut, man ada li waliyan, barang siapa yang bermusuhan dengan wali-wali aku, faqad azantuhu bil habbi, aku akan isytiharkan kepadanya peperangan. Jadi kita tahu kalau contoh kita terima satu khianat ataupun sebagainya perbuatan kepada kita, kita boleh sabar kalau benda tu kecil, kita boleh balas balik kalau benda tu mungkin benda tu sangat besar. Tapi kalau melibatkan berperang ini, maksudnya tahap besar, tahap tinggi. Maka kata Allah Ta'ala, man ada li waliyan, barang siapa yang bermusuh dengan wali aku, faqad azantuhu bil harbi, Allah Ta'ala isytiharkan perang ke atasnya. Kemudian dalam hadis tersebut Allah Ta'ala kata, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih, tidak ada sesuatu amalan yang mana hamba ini buat lebih aku cintai kecuali amalan yang aku fardukan kepadanya, iaitu solat lima waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, zakat fitrah, haji yang pertama. Maka amalan yang Allah Ta'ala cintai adalah amalan fardu. Sebab itu kata para ulama, solat fardu 5 waktu yang cukup lebih baik daripada qiyamul lail. Sebab apa? Sebab amalan yang Allah Ta'ala suka adalah amalan fardu. Jadi yang pertama, sebelum kita nak menuju Allah Ta'ala, sebelum nak buat amalan-amalan sunat, contohnya solat-solat sunat, pastikan dulu solat fardu tu penuh 5 waktu, dan lebih baik dengan berjemaah di surau ataupun masjid. Maka dengan itu apabila sempurna amalan fardu itu, baru tambah solat tahiyatul masjid, solat sunat wuduk, solat sunat taubat, solat sunat hajat dan juga sebagainya. Dan contohnya adalah Allah Ta'ala fardukan kepada kita zakat. Allah Ta'ala paling cinta apabila kita melakukan zakat. Apabila kita selesaikan zakat itu, barulah kita buat wakaf ke, kita beri sedekah ke, ataupun amalan-amalan sunat yang berkaitan dengan harta yang lain. Selesaikan nafkah contohnya. Apabila selesai apa yang wajib, barulah kita tambah dengan amalan-amalan sunat. Jadi apa yang perlu kita faham adalah amalan yang Allah Ta'ala suka, amalan fardu, cantikkan dulu. Dan Allah Ta'ala kata dalam satu hadis Nabi SAW, ahabbul amal, secinta-cinta amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, adwamuhu wa in qalla, amalan yang berterusan walaupun sedikit. Amalan kita sedikit saja tapi berterusan, itu lebih baik. Contoh seorang tu apabila dia betul-betul bersemangat untuk berubah, kita baru masuk 2023, dia kata 2023 ni aku tak akan tinggal solat berjemaah contohnya, aku tidak akan tinggal solat tahajud. Jadi apabila kita sebutkan perkara itu, seorang tu bangun pagi, puasa pada hari itu, qiyamul lail, buat semua solat sunat, semua dibuat pada hari itu, dia pulung semua satu hari itu. Tiba-tiba pada hari esoknya dia datang subuh lambat,
dan terlepas solat berjemaah contohnya, maka hal itu adalah hal yang tidak sepatutnya. Berbeza dengan orang yang mula dengan sedikit demi sedikit. Mula-mula dia cantikkan dulu amalan fardu, ditambah sedikit dengan solat sunat rawatib, solat sunat rawatib sebelum subuh dan juga sebagainya. Maka itu lebih baik. Allah Ta'ala kata di dalam surah Al-Mulk yang biasa kita baca malam-malam, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala ciptakan kematian dan juga kehidupan ini untuk menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Jadi paling baik itu persoalannya berkaitan kualiti. Allah Ta'ala kata liyabluwakum ayyukum aksabu amala. Siapa yang paling banyak? Tak. Allah Ta'ala tengok siapa yang paling baik, siapa yang paling kualiti amalannya. Contoh seorang tu dia tak beramal banyak seperti mana amalan orang-orang yang kuat ibadat ni, tapi dia muwazabah ataupun dia istiqamah melakukan satu amalan saja, maka itu lebih dicintai di sisi Allah daripada orang yang banyak buat amalan tapi terputus-putus, sekejap buat, sekejap banyak, esok tak buat langsung, lepas tu banyak balik dan juga sebagainya. Dan kita melihat kepada kisah Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Sayyidina Bilal ni dia ada satu amalan, iaitu apabila dia ambil wuduk dia akan solat sunat wuduk. Dia ambil wuduk dia akan solat. Dan kata Nabi SAW, aku mendengar tapakan kaki Sayyidina Bilal di syurga dengan amalan yang sedikit saja, 2 rakaat. Bukanlah Sayyidina Bilal tu solat sepanjang hari, solat sepanjang malam, tak. Hanya mengambil wuduk dan solat selepas daripada mengambil wuduk, itu lebih Allah Ta'ala cintai daripada amalan yang banyak tapi terputus-putus. Maka dengan itu kita tahu jalan yang pertama adalah kita mencantikkan dulu amalan fardu kita dan tambah sedikit demi sedikit dengan istiqamah amalan-amalan sunat. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma yazalu abdi, dan hamba ku ni masih lagi berjalan menuju kepada aku, yataqarrabu ilayya bin nawafil, dia tambah sedikit demi sedikit dengan amalan-amalan sunat tadi, sehingga Allah Ta'ala kata hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepada dia. Allah Ta'ala dah sampai kepada tahap cinta kepada orang tersebut. Dia buat amalan fardu dan ditambah sedikit demi sedikit dengan amalan sunat sehingga Allah Ta'ala cinta. Dan apabila Allah Ta'ala cinta, ini adalah tahap yang tinggi. Apa Nabi sebut kalau Allah Ta'ala dah cinta seorang tu? Nabi kata fa iza ahbabtuhu, dan apabila aku cinta kepadanya, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basaruhu allazi yubsiru bih, aku menjadi pandangan yang dia melihat dengannya. Wa yaduhu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangan yang dia buat pekerjaan dengan tangan tersebut, memukul ataupun sebagainya. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku jadi kaki yang mana dia berjalan dengannya. Dan kata Allah Ta'ala, wa idza sa'alani wa in sa'alani la'atiyannahu, jika dia minta aku apa-apa sahaja aku akan beri. Ini wali Allah. Wala in ista'azani, dan jika dia meminta perlindungan daripada aku, la'aizannahu, nescaya aku akan beri perlindungan. Maka ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nombor hadisnya 6502. Dan hadis ni adalah hadis yang sahih, disebut sebagai hadis qudsi kerana Allah Ta'ala berkata-kata melalui lisan Nabi SAW. Jadi itu adalah jalan yang Allah Ta'ala tunjuk. Perkara yang pertama yang Allah Ta'ala cinta adalah amalan fardu. Cantikkan amalan fardu, kemudian tambah sedikit demi sedikit amalan sunat yang mana tidak memberatkan kita, yang tidak menjadikan amalan fardu kita itu terkurang kerana amalan sunat terlalu banyak. Kemudian tambah sedikit demi sedikit dengan istiqamah pada setiap hari. Maka itu jalan untuk kita mencapai kepada kecintaan Allah Ta'ala. Dan apabila Allah Ta'ala cinta, pelbagai perkara yang boleh berlaku. Cuma apa yang menjadi masalah adalah istiqamah. Dan nak buat tu, kita nak berterusan buat perkara tu adalah sesuatu yang sangat berat, sangat susah. Hatta ada seorang ulama di Mesir, namanya adalah Syekh Yusri Rushdi. Dia ulama yang mana ulama hadis, dan dia juga adalah pakar bedah. Dia kata antara karamat yang paling besar bagi seorang wali bukan terbang, bukan jalan atas air, bukan boleh buat perkara-perkara yang ajaib, tapi karamat para wali adalah istiqamah. Dia buat tiap hari.
amalan-amalan sunat yang sikit-sikit tu dibuat tiap hari, itu adalah karamat yang paling besar bagi seorang wali. Kerana karamat itu tidak semua orang boleh buat. Cubalah kita buat sekali, kita cubakan istiqamah. Maka apabila kita melakukan tersebut, moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk melakukan perkara tersebut. Dan saya ambil masa sedikit untuk membaca daripada kitab Muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah ini. Kita mengambil berkat daripada apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Dan kitab Bidayatul Hidayah ini ada dituliskan diterjemahkan di dalam bahasa Melayu oleh salah seorang ulama kita, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nama kitabnya adalah Hidayatus Salikin fi Suluki Maslaki Muttaqin. Dia buat terjemahan kepada Bidayatul Hidayah, dan dia tambah lagi, bukan sahaja dia terjemah literal, tapi dia tambahan lagi syarahan daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ini boleh kita tengok di kedai-kedai buku, Hidayatus Salikin. Cuma apa yang kita bacakan ini, kitab Bidayatul Hidayah, yang boleh juga kita katakan muqaddimah kepada kitab Ihya. Kerana kitab Ihya juga menceritakan tentang amalan-amalan, menjaga diri daripada perkara maksiat dan juga sebagainya. Kita baca sedikit untuk mengambil berkat daripada kata-kata musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketahuilah wahai saudaraku yang berminat dan mempunyai perhatian yang besar dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa yang sangat dahaga kepada ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlomba-lomba dan mendapatkan kemegahan dan juga terkemuka dalam kalangan kawan-kawan, atau untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpun kekayaan, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu dan menjual akhirat dengan harta dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali, awal-awal lagi Imam Al-Ghazali dah tegur kita, niat kita untuk mempelajari apa saja ilmu, tak kiralah ilmu dunia ke ilmu akhirat, bahkan lagi ilmu tasawuf untuk menyucikan hati. Kalau niat kita berkait dengan duniawi, maka seolah-olah kita menghancurkan dunia kita, menghancurkan agama kita, dan kita menggadaikan akhirat kita dengan dunia. Akhirat yang kekal abadi itu kita gadaikannya hanya untuk mendapat kenikmatan dunia yang sekejap. Kalau nak dibandingkan kenikmatan di dunia ini, maka jauh sekali dengan kenikmatan di akhirat. Akhirat itu berkekalan, dan setiap nikmat itu tidak akan disertai dengan kesusahan. Di dunia ni kalau kita dapat satu nikmat, contohnya ada disertai dengan kesusahan. Contohnya apabila kita nak menggunakan kereta mewah, perlu bayar sekian, spare part mahal, kalau rosak, dan juga kalau berjalan pun akan tempuh jam ataupun sebagainya. Ada kesusahan. Walaupun Allah Ta'ala bagi nikmat, ada kesusahan. Tetapi di akhirat kelak, setiap nikmat itu tidak disertai kesusahan. Kita makan, tidak akan sakit perut, tidak akan membuang air, kerana semata-mata kenikmatan daripada Allah Ta'ala. Maka tidaklah menjadi satu kepandaian ataupun kebijaksanaan orang yang menggadaikan kenikmatan yang menggadaikan kenikmatan yang selama-lamanya itu hanya untuk mendapat satu kenikmatan yang ditimpa pula dengan kesusahan. Maka dengan itu, kata Imam Al-Ghazali, kita ni nak belajar ilmu tasawuf, maka tidak layak untuk dalam hati kita ini ada niat-niat mendapat habuan keduniaan. Kerana itu kita menjual akhirat kita hanya untuk mendapatkan harta benda dunia yang sangat murah, dan juga tidak ada pandangan di sisi Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW kata, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah junaha ba'udatin." Kalaulah dunia seluruhnya ni, semua kekayaan dunia ini ada nilai di sisi Allah dengan sebesar sayap nyamuk, junaha ba'udah, sebesar pada pandangan Allah ni ada nilai pada pandangan Allah. Apa kata Nabi? Ma saqa al-kafiruna syubbata ma'in. Orang kafir ni tak akan dapat setitis air pun, kerana mereka ni kafir. Allah Ta'ala pandang ada nilai di sisi Allah. Maka orang yang kafir ini tak akan dapat minum setitis air pun. Dan orang sebaliknya, orang yang beriman akan kaya raya, akan mendapat kemewahan semuanya, kerana Allah Ta'ala mengambil kira di dunia ini. Tapi kita lihat tak sedemikian. Orang kafir ada yang
rumahnya tinggi, ada apa kemewahan yang melimpah ruah, tapi dia kafir kepada Allah, dia ingkar kepada Allah. Dan kita lihat juga orang yang taat kepada Allah ni tidak mempunyai harta, tidak mempunyai sebarang kekayaan, tapi dia di sisi Allah adalah pada kedudukan yang tinggi. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, dunia ini tidak ada apa-apa. Kalau banyak sekalipun, maka itu tidak menjadi pandangan Allah Ta'ala. Tapi yang menjadi pandangan Allah Ta'ala, apa yang kita sebut tadi, allazi yang menciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, orang yang paling baik amalan. Dan Allah Ta'ala sebut inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bertakwa ni apa? Meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka itu kata Imam Al-Ghazali, kalaulah kita berniatkan dalam mempelajari apa-apa ilmu, lebih-lebih lagi dalam ilmu agama ini, maka seolah-olah kita menghancurkan agama kita dan menjual akhirat kita dengan harta dunia yang sangat murah. Maka perjualanmu adalah rugi. Perniagaan kita ni adalah rugi, kerana kita nak beli sesuatu, kita ambil sesuatu yang murah dengan menggadaikan sesuatu yang mahal. Nak dapat benda yang tidak ada nilai dengan kita gadaikan perkara yang paling bernilai. Jadi perjualan kita adalah rugi dan perniagaan kita akan menjadi hancur. Dan guru yang mengajarimu itu laksana orang yang menjual pedang kepada perompak. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin, siapa yang menolong orang lain dalam melakukan kemaksiatan, walau bi syatri kalimatin, walaupun dengan setengah kalimah, kana syarikan lahu fiha, maka dia berkongsi dosa itu dengan orang tersebut. Dan kata Imam Al-Ghazali lagi, tetapi jika niatmu dalam mencari ilmu itu untuk keredaan Allah dan juga untuk mencari hidayah, kita nak menuju kepada hidayah Allah, Allah Ta'ala pimpin kita sehinggalah kita mati dalam keadaan keimanan, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah kamu bergembira. Kalau betul niat kita seperti itu, Allahu maqsudukun dan juga multafitun la yasil itu, maka hendaklah kita bergembira kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Bahawa siapa yang mencari ilmu semata-mata kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya ke syurga. Kerana para malaikat mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di lautan semuanya meminta ampun kepadamu. Ni apabila kita ikhlas dalam menuntut ilmu Allah. Tapi sebelum itu, hendaklah kamu ketahui bahawa hidayah itu ada permulaannya. Hidayah kita nak sampai ni ada permulaannya. Maka sebab itu kalau kita baca Bidayatul Hidayah ni, Syekh akan pimpin satu-satu. Imam Al-Ghazali kata mula dengan bangun pagi, apa kita nak buat, apa yang selawat, apa zikir yang perlu kita baca pada permulaan kita bangun sehinggalah kepada akhir kita tidur dan juga sebagainya. Dan ada pula nihayah, ada bidayah, ada nihayah, ada permulaan, ada perakhiran, ada zahir dan juga ada batin. Ada amalan yang bersifat dengan fizikal, ritual, dan juga ada yang bersifat dengan hati. Ada penyakit-penyakit yang bersifat dengan penyakit berbentuk fizikal, dan ada yang berbentuk penyakit hati, hasad, sombong ataupun sebagainya. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayah jika sekiranya kamu tidak mengetahui bidayah, dan engkau tidak akan dapat menyelami batin kecuali setelah engkau menyempurnakan urusan berkenaan zahir. Maksudnya nak sampai kepada nihayah itu kena tahu dulu mana bidayahnya, mana mulanya. Nak sampai kepada merawat batin itu kena tahu apa amalan-amalan zahir terlebih dahulu. Maka di dalam kitab ini saya sebutkan Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, supaya engkau dapat mengamalkannya pada dirimu dan dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya dan dapat memberi perhatian yang sewajarnya, maka engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Kalau amalan-amalan yang Imam Ghazali sebut dalam ni kita dapat ikut, kita dapat amalkan, maka kita dalam perjalanan untuk sampai kepada nihayatul hidayah, iaitu menuju kepada Allah Ta'ala. Tetapi jika engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian,
kita baca satu amalan tu, kita rasa oh susah nak buat, ataupun kita rasa ini tak apalah, kita skip. Dan nafsu suka berlambat-lambat. Kita kata ni susah sangat, tangguhlah dulu amalan ni, kita buat lain kali, kita ambil amalan-amalan yang senang. Dalam melaksanakan perintahnya, ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan dan nafsu. Sebenarnya apabila kita dapat tahu kebenaran itu, cara-cara untuk sampai kepada Allah Ta'ala ni kita dah tahu, tetapi kita malas buat, maka itu tanda kita tunduk kepada nafsu kita, ataupun kita tunduk kepada syaitan yang menghasut kita supaya jangan buatlah, kerana benda ni susah, memberat-beratkan kita. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Syaitan ni tugasnya adalah untuk menjadikan kita ini sentiasa melakukan kejahatan dan mengelakkan kita daripada berbuat ketaatan. Maka moga-moga kita mendapat sedikit manfaat daripada apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, dan moga-moga Allah Ta'ala memandu kita dengan hidayahnya dan bermuamalah kita dengan sifat fadlnya, iaitu sentiasa memberikan walaupun kita tidak berhak mendapat nikmat itu. Moga Allah Ta'ala berikan juga nikmat hidayah itu kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.